hanya akan terangkan macam mana cara awak nak terangkan pada kawan-kawan. Sebab teori dan pemasangan dan cara coding, Encik Dafizal dah terangkan kepada awak. Okay, jadi saya rasa awak dah boleh kuasai. Cuma kalau ada sikit-sikit yang terlupa tu, awak boleh WhatsApp saya, PM saya akan jawab. Okay? Dan kita tengok slide. Okay. Okay, slide. Saya akan start dengan cara pemasangan darabot. Okay, macam mana awak nak terangkan cara pemasangan darabot bot? Okay, kawan-kawan yang awak nak terangkan nanti, kita tak perlu pasang sebab kita tak cukup pun set robotik tu. Jadi, awak hanya perlu demo saja. Saya ada 4 lagi set robotik yang belum dipasang. Okay, di bengkel. Jadi, saya akan beri satu kumpulan satu set. Okay, kepada setiap ketua kumpulan yang, bukan ketua kumpulan, siapa yang akan buat demonstrasi itu, saya akan berikan satu set. Jadi awak akan tunjukkan pada kawan-kawan, okay, macam mana nak pasang step by step, langkah per langkah. Okay, dengan teliti awak tunjukkan pada kawan-kawan macam mana Encik Dafizal terangkan hari tu. Okay, awak faham kan? Dia tunjukkan satu-satu macam mana nak pasang motor, macam mana nak masukkan wayar, celah mana, lubang mana. Jadi awak tunjukkan secara demonstrasi. Gunakan set sebenar. Okay, awak tunjukkan pada kawan-kawan. Jadi mereka clear. Okay, mudah, betapa mudahnya nak pasang robot. Okay, dan sebenarnya bahan-bahan ni, okay, kalau tak ada pun mereka boleh dapatkan sendiri di kedai. Okay, kalau casing ni tak ada, boleh buat sendiri. Okay, kalau ada set lagi bagus, boleh beli dengan Encik Dafizal. Kalau tak ada, tak apa. Okay, kita hanya buat demonstrasi menggunakan set. Satu set saja kita tunjuk kepada kawan-kawan. Okay, jadi tengok. Kalau langkah pertama, okay, dia ambil casing, chassis. Okay, dan diletakkan motor. Tunjuklah. Okay, mula tunjuk slide. Lepas tu tunjukkan yang sebenar. Okay, sebab slide ni kita tak boleh nak gerak-gerakkan. Okay, jadi awak tunjuk kata mula-mula kita ambil chassis dan motor AT, motor arus terus. Satu. Okay, pasangkan. Okay, pasangkan di belah mana? Bagi tahu. Okay, dan tunjukkan di belah kiri ataupun kanan.
Okay, dan ambil skru dan tunjukkan skru pada kamera. Okay, tunjukkan skru pada kamera, nama skru, saiz skru, berapa unit. Okay, tunjukkan pada mereka. Jadi mereka tahulah okay, bagaimana cara step by step. Okay, dan ini kita perlukan screwdriver. Okay, dan tunjukkan macam mana kita nak ketatkan skru. Okay, dan tunjukkan gambar dan model yang telah berjaya dipasang. Okay, model yang sebenar, set sebenar yang telah dipasang. Okay, ni. Seterusnya, okay, seterusnya buat juga langkah yang sama untuk motor kedua. Okay, jadi pasangkan, tunjuk dan pasangkan. Okay, untuk setiap bahagian. Macam mana nak pasang, wayar nak masuk di lubang mana. Di sini kita tak clear kan. Kalau guna slide kita tak tahu lubang mana yang dimasukkan. Okay, jadi kita tunjukkan pada kawan-kawan model sebenar sambil terangkan guna slide, sambil tunjukkan apa yang kita buat. Okay, jadi dalam setiap kumpulan nanti pilih seorang yang akan mendemokan. Okay, cari siapa yang expert pasang. Okay, ni bahagian pasang. Okay, jadi siapa yang expert pasang, dia terangkan pasal pemasangan. Siapa yang expert tentang coding, dia akan terangkan macam mana nak coding. Okay, siapa yang expert tentang coding untuk pusing, okay, dia tunjuk coding untuk pusing. Siapa yang expert tunjuk coding untuk buzzer, pembas, dia tunjuk coding untuk pembas. Sehingga pembas itu berbunyi, sehingga robot itu boleh bergerak. Okay, jadi ini tunjukkan okay, di mana lubangnya. Okay, dan tunjukkan juga di mana kita nak masukkan nylon spacer. Okay, kita masukkan nylon spacer yang warna putih. Okay, tunjukkan. Kalau di sini mereka tak clear, jadi kita tunjukkan pada model sebenar. Pada saya tak ada model sebenar, jadi saya tak boleh nak tunjuk. Nanti saya akan berikan dan bila awak nak buat demo dalam berapa, 18-19 hari bulan sebelum exam. Okay, seterusnya sama juga. Okay, kita tunjukkan okay, apa benda yang nak masuk. Apa dia nylon spacer? Tunjukkan dulu. Ini nylon spacer. Okay, di mana nak letak Arduino? Okay, di sini kita letak Arduino. Arduino pastikan bila kita pasang tidak touch, tidak bersentuhan dengan casing. Okay, sebab tu dipasang nylon spacer. Aku terangkan kenapa kena pasang nylon spacer. Sebab untuk pastikan papan Arduino tidak bersentuhan dengan badan chassis kereta ni, chassis robot ni. Okay, bila bersentuhan akan berlaku litar pintas. Itu dah belajar dalam RBT kan, akan berlaku litar pintas kerana ini kakinya besi dan ini badannya besi. Okay, dua-dua adalah konduktor elektrik. Okay, dua-dua adalah konduktor elektrik. Kalau bersentuhan maka akan berlaku litar pintas. Okay, bila berlaku litar pintas maka akan berlakulah keluarnya asap dan letupan dan kebakaran. Okay, jadi sebab itu pentingnya nylon spacer. Kenapa kita guna nylon? Sebab nylon ialah penebat haba. Awak kena terangkanlah. Okay, nylon ialah penebat haba pula, penebat elektrik. Okay, penebat elektrik, jadi dia menghalang arus elektrik daripada mengalir daripada Arduino ke badan robot. Okay, jadi kita ketatkan. Okay, pastikan ketat supaya Arduino tidak bergerak. Kalau dia bergerak pun dia akan boleh touch, kakinya boleh touch ke badan robot. Dan kita masukkan papan L298P. Pastikan kaki yang betul. Tu awak kena tekankan. Pastikan setiap kaki papan L298P ni dimasukkan dengan betul. Okay, jangan terbalik. Okay, dengan betul pada papan Arduino. Bila nak cantumkan tu, mesti semua kaki masuk dan semua pin, kita bagi pin. Semua pin masuk ke dalam port yang betul. Okay, ke dalam port yang betul. Pastikan masuk. Ada yang satu kaki terkeluar, tu tak boleh, tu tak jadi. Okay, pastikan semuanya masuk ke dalam port. Okay, ada soalan tak sampai sini? Ada soalan tak? Tak ada, ni macam ulang kaji lah sebab Encik Dafizah hari tu dia dah terangkan kat awak.
Okay, diulang kaji dan macam mana awak nak terangkan kepada kawan-kawan sahaja. Okay. Okay, seterusnya. Okay. Pastikan, ni yang saya cakap tadi lah. Okay, pastikan selari. Okay, pastikan semua. Pastikan, tengok. Pastikan ditekan. Okay, pastikan ditekan. Kenapa kena tekan? Sebab nak pastikan pin ini betul-betul touch dengan kaki di bawah. Ni kena touch, ni wajib touch. Antara kaki L298P ni wajib touch dengan kaki port Arduino Uno. Mesti touch. Kalau tak touch, dia tak boleh function. Okay, tapi papan Arduino Uno tak boleh touch dengan body robot. Okay, kalau dia touch, dia tak pintas. Okay, short circuit. Kita panggil short circuit. Okay, jadi pastikan ditekan betul-betul. Bila dah masuk baru tekan betul-betul dan touch sehingga tak boleh tekan. Jangan sampai patah. Okay, bila dah betul-betul pasang, okay, papan L298P dan papan Arduino betul-betul pasang, okay, barulah awak terangkan kita pasang ball caster. Ball caster ni untuk membantu pergerakan robot. Okay, untuk membantu pergerakan robot. Okay, dan awak ambil pita velcro ni. Okay, apa function pita velcro? Okay, untuk melekatkan bateri. Awak terangkanlah. Okay, cara yang paling mudah untuk melekatkan pemegang bateri holder, kita menggunakan pita velcro. Okay, jadi kita boleh buka dan cabut dengan mudah. Kalau nak pasang bateri, kita boleh gerak cabut-cabutkan, okay, dan pasangkan semula dengan mudah menggunakan pita velcro. Okay, awak terangkan kenapa guna pita velcro. Jadi setiap material yang kita guna mesti ada sebabnya. Okay, dalam RBT setiap material yang dipilih mesti ada sebabnya. Okay, jadi kenapa tak guna gam je? Kalau guna gam dia melekat terus. Jadi susah untuk, kalau kita nak tukar bateri pun nak cabut susah. Okay, jadi kita lebih mudah untuk cabut dan pasang semula menggunakan pita velcro. Okay, pasang di sini. Okay, berdekatan dengan papan Arduino, pasangan pita velcro. Okay, sambil awak terangkan kenapa kita guna ini, kenapa guna itu. Okay, dan satu lagi pita velcro, kenapa guna pita velcro? Dia penebat elektrik. Okay, tidak mengalirkan elektrik. Okay, terus kita pasang dan lekatkan battery holder di situ. Okay, dan masukkan bila dah pasang. Okay, dia ada wayar positif dan negatif. Okay, positif dan negatif. Yang merah masukkan ke bawah. Okay, awak terangkan sambil tunjukkan. Okay, terangkan sambil tunjukkan apa yang kita buat. Okay, dan wayar negatif masukkan di sebelah sini. Okay, di sebelah sini masukkan. Seperti dalam gambar dan tunjukkan di mana. Pastikan ini wajib betul. Kalau tak, motor akan berpusing secara terbalik. Seperti yang Cik Dafiza terangkan kan. Okay, kalau tidak motor akan berpusing terbalik. Okay. Dan bukan motor je pusing terbalik. Yang lain-lain pun, komponen yang lain pun akan salah lah. Function tak boleh nak function lah sebab positif dan negatif yang sumbernya dah salah. Okay, ni wajib betul. Okay, pastikan belah kiri adalah negatif dan sebelah kanan sini adalah positif warna merah. Okay, pastikan betul. Jangan terbalik, merah sana, hitam sini. Okay, tidak boleh terbalik. Pastikan betul. Okay, positif ialah merah. Okay, dan negatif ialah hitam. Pasang dekat ground, GND. Ini pasang dekat BMS. Okay, yang merah pasang di BMS dan hitam pasang di ground GND. Okay, pastikan betul. Ini awak kena tekankan semasa membuat demonstrasi. Okay, ini pandangan dari atas pasangan yang betul, cara pemasangan yang betul. Okay, ini di bahagian depan. Tunjukkan sekali model yang telah dipasang. Okay, sambil tunjukkan gambar, tunjukkan sekali model yang telah dipasang. Ini bahagian depan. Okay, di mana kiri.
Okey, di mana kiri, di mana kanan. Okey, dan belakang bahagian yang ada battery holder tu adalah bahagian belakang. Awak tunjuk sekali. Okey, tunjuk model sekali dan tunjuk mana kiri, mana kanan, mana depan, mana belakang. Okey. Jadi kita tengok. Okey, terminal-terminal yang ada. Okey, di sini. Terminal Bluetooth. Okey, ada terminal 1. Okey, tengok ni Bluetooth, tempat kita pasang Bluetooth. Tapi awak tak guna Bluetooth, awak guna IoT. Okey, terminal 1, terminal 2, terminal 3 dan ada BMS dan ground di sini. Okey, dan ini setiap terminal ni mesti ikut bila kita nak mula pasang. Okey, ini pun ada bahagian-bahagian untuk masukkan motor servo, motor. Okey, di sini untuk port untuk pasangkan motor. Okey, dan ini tempat kita pasangkan wire bateri tadi. Okey, wire bateri. Ini ialah negatif, di sini ialah positif. Okey, GND negatif, sini ialah positif. Okey, ini switch tekan. Okey, semasa pasang switch tekan pun pastikan kakinya betul kita pasang. Okey, dia ada 3 kaki di sini, ada ground, ada untuk voltan dan signal untuk terima signal. Okey. Kalau kita tak boleh, kita tak ikut pin-pin yang kita masukkan ni, kita tak ikut pin yang sebenar. Okey, ini yang menyebabkan kerosakan. Ni sangat mudah rosak. Okay, masa competition hari tu pun, masa sekolah kita masuk pun beberapa kali tim sekolah terpaksa menukar papan L298P ini kerana rosak dan terbakar. Okey, bila salah pasang je dia akan jadi rosak dan terbakar. Jadi pastikan bila pasang kaki-kaki ini dipasang dengan betul pada port dia. Okey, dipasang dengan betul pada portnya. Sebelum kita on bateri, sebelum kita on dia punya, kita masukkan bateri dia. Okey, kita on dia punya source, bateri ke source. Okey, sekarang tengok, asingkan. Okey, dia suruh asingkan, awak tunjuklah. Asingkan wayar motor kiri, nak masukkan wayar motor pula pada papan. Okey, ni wayar motor kita masuk dekat sini. Awak dah tahu kan, jadi awak tunjukkan. Okey, macam mana nak masuk. Kita dah keluarkan wayar motor tadi dekat lubang sini. Okey, jadi awak tunjukkan mana nak pusing wayar ni ke mana, bagi kemas. Okey, nak pusing wayar ni ke mana. Okey, jadi wayar sini, wayar motor kiri. Okey, nak masuk ke mana, awak tunjukkan. Okey, sambil buat, sambil tunjuk slide, awak tunjukkan. Okey, sini wayar motor kiri, masukkan di sebelah sini. Mana terminal 1, mana terminal 2. Okey, jangan tersalah. Okey, dan kalau tersalah juga mengikut pengalaman kami semasa competition, okey, motor akan bergerak tidak mengikut arahan. Bukan tidak mengikut arahan, dia akan berpusing cari yang salah lah. Kita coding salah, kita coding betul tapi dia berpusing salah. Sebab kita pasang wayarnya terbalik. Okey, ini Encik Daviza pun dah terangkan pada awak. Okey, jadi wayar motor kanan dipasangkan di port sebelah sini. Okey, sini motor kiri. Kita ada 4 port kan? Okey, 2 port untuk motor kiri dan 2 port untuk motor kanan. Okey, ni motor kiri belah sini dan motor kanan belah kanan. Motor kiri belah kiri. Okey, 2 port belah kiri untuk motor kiri, 2 port belah kanan untuk motor kanan. Okey, sambil awak terangkan dan tunjukkan sekali. Okey, dah siap pasang motor. Okey, ni motor mesti hitam putih. 2 motor belah kiri ialah untuk motor kiri. 2 port belah kiri ialah untuk motor kiri, hitam putih. Dan 2 port belah kanan ialah untuk motor kanan. Okey, hitam putih. Dan berselang-seli lah macam ni. Okey, lepas tu barulah kita pasang roda. Sambil awak tunjuk dan tunjukkan sekali awak pasang roda. Okey, tunjukkan sekali kita pasang roda. Berjaya masuk. Okey, begini.
dan kita pasangkan menggunakan jumper ataupun wayar pelompat female to female. Okay, wanita kepada wanita ni bahasa Melayu. Female to female jumper kita masukkan. Okay, ke Swiss tekan. Okay, pastikan betul. Okay, pemasangannya awak tengok. Kalau orange masuk dekat negatif. Jadi nanti kita sambung pun dekat sini mesti dekat negatif. Ni, ground. Okay, ni dia dah tulis dekat sini. Okay, negatif kita masuk kat ground. Okay, yang S pin tu masukkan dekat S. Sini ada S pin. Okay, S pin tu ni tulis pintu. Okay, dan yang positif yang tengah-tengah ni wayar merah kita letak kat tengah-tengah juga. Jangan terbalik. Okay, dan terang awak tekankan pada mereka. Okay, pastikan tidak tersalah. Okay, kalau kat sini negatifnya warna orange, sini pun mesti warna orange ikut. Okay, dan tengok lupa saya nak terangkan mana nak masukkan lubang mana. Okay, di sini. Okay, masukkan di bawah papan Arduino, barulah kita masukkan di sini. Okay, dan ikat yang Swiss tekan menggunakan kabel tie. Okay, kabel tie. Okay, seterusnya dan tunjukkan sampai awak buat tu, sampai awak tunjukkan ni kabel tie dia. Dalam set awak tu ada kan kabel tie. Okay, untuk pastikan Swiss itu tidak bergerak. Okay, sisibis kertas. Tengok dia menggunakan kertas sebagai penebat. Okay, kenapa kena ada kertas? Untuk elakkan kaki bawah ni, bawah Swiss ni, mana Swiss? Bawah Swiss ni, kakinya ada besi. Okay, ada logam, kan besi logam. Okay, jadi untuk elakkan bahagian logam itu touch dengan logam badan robot, jadi perlu ambil kertas atau apa-apa saja kain pun boleh. Okay, yang tidak mengalirkan elektrik. Okay, letakkan sebagai menghalang, untuk menghalang litar pintas. Okay, untuk menghalang litar pintas dan ikatkan menggunakan kabel tie. Okay, ikatkan. Tengok dia letak kertas. Okay, yang paling mudah kertas lah. Okay, letakkan kertas dan ikat guna kabel tie supaya tidak bergerak. Okay, pastikan semua bahagian Swiss tekan ini tidak bersentuhan dengan badan robot. Okay, tidak bersentuhan dengan badan robot. Dan ikat ketat. Kalau tak ketat, dia akan bergerak-gerak ke tepi. Okay, itu menyebabkan touch juga. Okay, bila touch akan menyebabkan litar pintas. Okay, dan ikat. Dan potongkan lebihan. Okay, sambil buat, sambil terangkan kenapa kita buat ni, kenapa kita buat ni. Okay, kenapa awak buat tu. Okay, seterusnya, selesai. Okay, selesai. Dan tunjukkan gambar robot yang telah siap. Okay, tunjukkan gambar robot yang telah siap. Okay, saya tak ada jadi nanti awak tunjuk. Jangan pasang bateri lagi. Okay, cek dahulu setiap join, setiap connection betul. Setiap sambungan yang kita buat tadi betul. Okay, barulah kita boleh pasang bateri. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Ni semua macam ulang kaji lah sebab awak dah belajar. Ni saya terangkan macam mana kita nak terangkan pada kawan-kawan. Okay, jadi kita masuk sikit bab coding. Okay, saya tunjuk. Okay, apa itu coding ni sebab hari tu Encik Dafiza dah terangkan dah Scratch. Scratch adalah cara yang paling mudah untuk coding. Okay, sangat mudah. Okay, kalau dulu saya guna C++, susah. Okay, jadi kita guna Scratch. Okay, M.3 ni dia punya apps. Okay, ni langkah-langkah untuk, saya lupa nak cakap. Awak cakap Scratch ni ialah bahasa yang kita nak berikan pada mikro pengawal, pada Arduino. Okay, hanya bahasa, kita nak beri arahan pada Arduino menggunakan bahasa yang dia faham. Okay, contoh kita nak beri arahan pusing kiri, kona kiri. Jadi takkan kita nak cakap kona kiri dekat dia, dekat Arduino. Kita mesti gunakan bahasa yang dia faham.
Okey, bahasa yang dia faham ialah menggunakan bahasa pengaturcaraan. Okey, gunakan bahasa pengaturcaraan. Kita kena buat coding, kita programkan dia menggunakan coding Scratch ni. Yang paling mudah lah untuk peringkat awak. Okey, jadi kita gunakan M-Block untuk buat Scratch. Okey, sebelum itu kita kena download dahulu M-Block. Okey, M-Block. Cara-cara nak download hari tu pun Encik Dafiza dah terangkan. Okey, jadi awak terangkan satu-satu. Okey, ni awak cari seorang expertis dalam grup awak. Tadi yang dah pasang seorang, okey, yang terangkan cara pasang seorang, lantik seorang seorang untuk terang cara pasang. Lepas tu lantik seorang cara nak terangkan cara untuk install. Ni mudah je cara nak install. Ni lantik seorang dalam ahli kumpulan. Tunjukkan, share screen dan tunjukkan cara macam mana nak install M-Block. Nak buat coding untuk Arduino, nak beri arahan pada Arduino. Okay, cara yang dia faham, cara bahasa yang dia faham. Okay, yang siapa faham, Arduino faham. Okay, sebab kita nak beri arahan kat dia, mesti gunakan bahasa yang difahami oleh Arduino. Jadi, tunjukkan cara-cara step by step. Okay, macam mana Encik Dafiza terangkan hari tu kat awak. Okay, cari seorang ahli kumpulan macam siapa yang boleh terangkan macam mana nak install M-Block. Okay, tunjuk langkah pertama apa, langkah kedua kena apa, klik apa. Okay, tunjukkan satu-satu. Okay, kena buat apa. Okay, bila kita tunjuk saja slide, tak clear. Bila kita sambil tunjuk slide dan sambil buat, okay, barulah dapat difahami dengan mudah sebab kita demokan sekali apa yang kita terangkan. Okay, jadi tunjukkan, klik accept. Okay, lepas tu nak save dekat mana, destination yang mana, klik next. Okay, awak tunjuk. Jadi siapa yang nak terangkan bahagian install ini, bahagian nak install M-Block ni, mesti tunjuk step by step. Okay, mesti tunjuk step by step daripada mula. Okay, destination. Jadi awak uninstall dulu M-Block awak. Okay, uninstall dahulu M-Block awak. Jadi bila nak demo, kita boleh tunjuk balik. Okay, tunjuk balik. Jadi awak study dahululah yang nak terangkan tentang installation ni. Okay, awak study dulu step by step. Lepas tu nak buat apa? Okay, buat beberapa kali. Buat sendiri beberapa kali. Jadi awak expert lah bila nak terangkan nanti. Awak expert. Okay. Jadi klik M-Blocks. Klik M-Block. Klik next. Okay, klik next. Okay, lepas tu kita create shortcut dekat desktop. Okay, lepas tu klik next dan install. Okay, dan tunggu proses selesai. Okay, sambil tunggu tu awak terangkan lah. Okay, terangkan apa kegunaan M-Block, kenapa kena guna M-Block. Okay, apa bahasa apa yang digunakan oleh M-Block, kita guna bahasa Scratch. Okay, dan finish installation. Habis. Finish. Okay, lepas tu jangan tutup lagi. Okay, awak tunjukkanlah bahagian-bahagian yang Cik Dafiza terangkan hari tu. Okay, kita nak guna bahagian Arduino kan, jadi tunjuk. Okay, di mana kita nak guna. Okay, dan langkah 2. Okay, papan serasi Arduino digunakan. Okay, jadi install sendiri dengan mendapatkan driver di link ni. Ni awak tunjukkan macam mana nak buat. Okay, tunjukkan sekali macam mana nak buat. Okay, tengok, klik connect. Okay, dan tunjuk nak buat apa. Install Arduino sebab kita nak guna Arduino. Jadi tunjukkan macam mana nak select, nak connect dengan Arduino. Okay, dan klik yes. Klik install dan selesai. Okay, kita dah connectkan dengan Arduino. Okay, sila pilih install dan tunggu sehingga kotak setup hilang dengan sendirinya. Awak terangkanlah. Okay, masa tu berlaku dekat komputer awak. Jadi terangkan. Sambil tu awak terangkan. Tunggu sehingga kotak setup hilang dengan sendiri. Habis.
Ada soalan tak? Cepat dia saya explain. Okay, jadi untuk tutorial buzzer ni, okay, saya masuk buzzer satu lah. Sebenarnya buzzer ni saya nak terangkan esok. Okay, sebab kita ada lagi dalam 26 minit. Okay, kita kena cukup, saya kena explain dekat awak 4 jam ni. Okay, jadi kita habiskan sikit bahagian tutorial pembas atau buzzer. Okay, bila kita dah install ni, awak terangkan, bila dah install ni, okay, kita test kita punya robot dan kita punya coding, okay, dengan pembas. Okay, dengan pembas. Jadi output dia ialah pembas. Ingat tak output kita belajar dalam RBT? Okay, output ialah semua komponen yang menerima arahan daripada mikro pengawal. Okay, jadi dia akan menjalankan arahan. Okay, bahagian output dia menjalankan arahan. Jadi pembas berada di pin nombor 4. Dia berada di kaki nombor 4 Arduino. Okay, jadi bila kita codingkan dia sebagai high, maksudnya kita nak pembas itu berbunyi. Okay, kalau high, pembas itu berbunyi. Kalau low, maksudnya kita nak pembas itu senyap, tidak berbunyi. Dan kita boleh kawal masa berapa lama dia nak bunyi. Okay, kita nak beri arahan pada mikro pengawal supaya dia mikro pengawal beri arahan pada output. Okay, mengikut arahan kita. Kita dah masukkan arahan dekat mikro pengawal pula beri arahan kepada output. Okay, jadi kita set, kalau kita nak 30 saat, dia bunyi 30 saat, awak set lah 30 saat. Okay, awak terangkan pada kawan-kawan. Okay, mikro pengawal ni apa, ni semua kawan awak dah belajar dah ni dalam RBT. Kecuali form 1 lah, form 2 dah belajar dah. Okay, ini awak terangkan sistem digital. Kalau low tak bunyi, kalau high dia bunyi. Okay, ini ada 5 volt masuk. Maksudnya dia beri arahan, ada voltan masuk, jadi pembas akan berbunyi. Okay, signal yang kita masukkan. Okay, signal kita masukkan pula. Apa tu? Coding yang kita masukkan. Okay, coding yang kita masukkan ke dalam mikro pengawal. Jadi kalau low tidak berbunyi, kosong voltan. Kalau high dia 5 volt masuk, jadi dia akan berbunyi. Okay, low. Jadi timing ni jarak masa ni kita yang set sendiri. Kita nak berapa lama. Kalau 1 saat lah. Okay, kalau 2 saat lah, dia akan panjang sikit. Okay, kalau 3 saat dia panjang lagi. Ni pun panjang lah. Okay. Jadi ada 2 signal yang kita boleh masukkan, sama ada high ataupun low. Okay. Dan sini pembas di kaki nombor 4. Okay, kaki nombor 4. Kita dah masukkan kaki dia ni masuk dekat sini. Kita dah masukkan tadi kan. Jadi kaki ini sebenarnya berada di sini. Okay, di kaki nombor 4 Arduino. Okay, jadi ini algoritma. Ini algoritma yang awak kena buat tu untuk projek tugasan yang Cik Dafizal bagi tu. Okay, buat algoritma seperti ini. Tulis saja nombor 1, kita nak buat apa? Kita nak bunyikan buzzer. Jadi tulis nak bunyikan buzzer. Lepas tu nombor 2, langkah dia apa? Tunggu 3 saat. Tulis tunggu 3 saat. Lepas tu diamkan buzzer. Tulis diamkan buzzer. Okay, dan nombor 4, tunggu 2 saat. Kalau ada nombor 5, tulis bunyikan buzzer. Okay, dan tunggu 5 saat. Ulang semula. Kalau ada algoritma 6 langkah, 6 pun boleh. 6 langkah. Okay, ulang semula. Ini contoh algoritma yang saya tunjukkan dalam WhatsApp itu. Okay, tulis saja. Senang, sangat mudah. Apa saja yang kita terlintas nak buat, tulis. Langkah 1 kita nak apa? Kalau langkah 1 kita nak diamkan buzzer, tulis diamkan buzzer. Buzzer diam lah. Tulis diamkan buzzer. Lepas tu nombor 2, tunggu 1 saat. Okay, lepas ni baru bunyikan buzzer. Okay, ikut apa yang kita, ni perancangan kita, planning. Okay, planning kita sebelum kita buat coding. Okay, algoritma. Okay, seterusnya blok yang wajib. Okay, bila kita nak buat programming, mesti ada Arduino program. Sebab kita guna papan Arduino, jadi wajib ada. Kalau tak ada ni memang tak bergerak lah. Okay, tidak. Kita tak boleh lah nak upload ke dalam Arduino. Okay, tak lengkap lah coding, salah lah coding kita. Okay, memang coding salah lah kalau tak ada. Jadi wajib
Ada. Ni awak terangkanlah wajib ada. Jadi benda pertama, blok pertama yang kita kena ambil daripada tepi tu awak drag ialah Arduino blok ini. Seterusnya kita ambil blok forever. Ini untuk looping. Untuk kita loop. Ni. Untuk kita loop ni. Ni blok forever lah ni kita ambil. Ulang semula ni kita ambil blok forever. Ulang. Looping. Kita loop. Lepas kita ambil blok ni, kita ambil blok ni. Dia ni macam main Lego. Ni tempat pasang dia. Jadi awak pasang dekat sini. Seterusnya. Mula sebelum kita belajar coding, sangat susah rasanya kan. Tapi bila dah belajar guna Scratch, guna M-Block ni, sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah sebab kita tak cuba dan tak tahu. Bukan kita tak cuba dan tak tahu, kita tak berani mencuba. Jadi bila kita dah cuba, barulah kita berani untuk buat. Jadi tengok. Lepas itu kita ambil blok untuk output digital. Sebab kita guna pembas, kita ambil output digital. Kita set digital pin nombor berapa? Buzzer berada di pin nombor 4, jadi set. Sini jadi 4. Dia awak tunjuklah sambil buat tu, sambil awak terangkan, sambil tunjuk. Sini jadi high. Sebab algoritma kita nak bunyikan buzzer dulu kan, jadi sini jadi high. Jadi kita ambil blok timing pula, wait 1 second. Jadi dia akan bunyi selama 1 second. Kalau kita dekat algoritma kita 2 saat, kita buat 2 sini. Seterusnya, langkah wajib setiap kali ingin menggunakan kecaraan, M-Block ditutup. M-Block ditutup. Double klik ikon tersebut di komputer, di desktop komputer anda. Maknanya M-Block anda telah berjaya dibuka. Langkah wajib maknanya kena setiap kali nak mulakan pengaturcaraan mesti M-Block ditutup. Lepas tu barulah buka balik. Barulah buka balik. Dan pilih Arduino mode. Pilih Arduino mode. Dan dia akan jadi begitu. M-Block akan menjadi seperti berikut. Bila dah pilih Arduino mode, dia akan jadi begitu. Kita dah buat coding tadi kan? Bila dah buat coding, tutup dahulu, awak tunjuk tutup dahulu M-Block. Lepas tu on balik, awak tunjuk satu-satu. Lepas tu klik Arduino mode. Lepas tu barulah buat pengaturcaraan. Kita connect kita punya board. Tunjuk kita punya board. Anda pilih ni Arduino. Tunjuk saya satu. Pilih Arduino dan kita masukkan. Kita pastikan board kita dah connect. Tu pilih Arduino Uno. Dan baca ni. Terangkan bacakan ini pada kawan-kawan. Sekarang barulah boleh mulakan pengaturcaraan. Buat. Seterusnya. Ni kita set. Jadi 4. Ini high. Dan duplicate. Ini kalau kita nak copy paste saja. Duplicate. Dan ini set sebagai low. Set sebagai low. Dan bandingkan betul tak, sama tak apa kita punya coding dengan algoritma. Dan seterusnya tekan save. Save project, awak tunjukkan pada kawan-kawan dan upload. Dan upload. Gunakan USB yang betul. Dan tunjukkan satu-satu ni. Tunjukkan satu-satu. Ini cari expertise yang bahagian coding pula. Maknanya kita dah ada 3 expertise tadi. Cara nak pasang, seorang yang akan explain. Cara nak install, seorang explain. Cara nak coding, seorang explain. Dan kita save. Save. Dan tunjukkan. Ni semua awak dah expert dah ni.
Okay, Encik Rafiza dah terangkan hari tu. Okay, tunjukkan. Okay, pilihkan pot yang betul di mana kita pasang. Okay, dan bila dah hijau baru connect. Okay, dah hijau baru connect dan kita upload ke Arduino. Okay, upload ke Arduino. Okay, bila dah biru ni barulah close. Okay, dan habis. Ada soalan tak? Yang ni esok saya terangkan. Okay, ada soalan tak? Okay, faham ya? Jadi sekarang dah boleh lantik lah, dah boleh pilih. Okay, dah boleh pilih. Siapa yang expert untuk pasang, dia akan terangkan tentang pasang. Siapa yang expert install, dia akan terangkan tentang install. Siapa yang expert coding, dia akan terangkan tentang coding. Jadi setiap ahli kumpulan berfungsi lah. Okay, setiap ahli kumpulan berfungsi. Okay, terangkan satu-satu sambil kita buat. Okay, sambil kita buat, awak terangkan satu-satu. Okay, jadi itu sahajalah untuk hari ini. Okay, kita habis awal sikit lah. Okay, jadi itu sahaja sebab tak ada soalan. Kita sambung esok sampai hari Jumaat. Okay, sebab ini wajib buat, jadi kita kena buat lah sampai hari Jumaat. Kita akan buat. Okay, jadi itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Coding bergerak. Coding bergerak esok. Okay, hari ni saya nak terangkan sebenarnya bahagian pemasangan dengan apa? Pemasangan dengan install saja. Yang buzzer ni pun sebab kita ada masa lagi. Jadi saya terangkan sikit-sikit. Okay, saya pun dah 2 tahun tak mengadap ni. Bila awak buat hari-hari, awak akan jadi expert. Bila awak ajar, lagi awak expert. Okay, masa competition hari tu memang expert. Memang semua ahli kumpulan expert buat ni. Okay, pejam mata je buat ni. Okay, nak upload nak ni sekejap je. 5 saat dah siap. Okay, sebab masa tu memang buat hari-hari. 2 minggu tu mengadap ni saja. Okay, jadi sekarang ni saya dah 2 tahun tak mengadap. Jadi banyak yang saya dah lupa. Bila saya ajar awak balik, barulah expert balik. Okay, jadi bila awak ajar orang, awak akan jadi lebih expert daripada orang tu. Okay, macam Cik Daviza cakap itu. Bila kita ajar orang, ilmu kita akan semakin bertambah. Kita akan jadi macam lebih hebat daripada sebelumnya. Kita jadi master, jadi apa? Gladiator. Jadi master daripada sebelumnya. Sebab kita, bila kita explain, kita yakin, confident kita semakin bertambah. Okay, bila kita explain maksudnya kita faham dan kita boleh terangkan pada orang. Okay, jadi bila dah lama tak mengadap, banyaklah yang dah lupa. Okay, yang algoritma ni saya ingat lah. Okay, yang coding-coding ni, okay. Step-step ni saya banyak lupa dah. Sebab saya dah lama tak buat. Okay, sebab tahun lepas tak ada. Okay, dan tahun sebelumnya pun tak ada. Jadi kita tak buat lah. Cuti lama. Jadi ni nanti awak terangkan lah. Pilih pot yang betul. Okay. Dah save dekat mana. Okay, ni awak lagi expert sebab awak perlu belajar. Saya dah belajar 2 tahun lepas dan dah lama tak buat. Okay, jadi pilih ni. Okay, boleh. Sabarish yang paling risau tu saya tengok. Okay, Sabarish. Okay, when you have confidence, you can explain to others. Okay, you have to be confident. Okay, boleh Sabarish? Okay, confident. You have to be confident. Okay, confident. Okay, kita faham. Jangan hafal. Faham. Vivian, jangan hafal. Cuba fahamkan. Okay, bila kita boleh buat tu maksudnya kita faham. Kalau kita hafal, bila nak explain kita lupa. Sebab kita tak buat, kita hanya hafal saja. Okay, kalau kita faham, kita boleh buat dan kita boleh explain. Okay, itu yang penting. Jadi, setiap kumpulan nanti kita akan bincang lah. Tu yang saya kata kita nak discuss tu. Bincang dalam kumpulan. Okay, bersama-sama saya lah, saya ada. Okay, saya akan lantik seorang demo untuk pasang. Seorang terangkan komponen macam Cikgu Anissa terangkan semalam. Terangkan satu-satu komponen. Ini apa? Okay, ini papan Arduino. Ini ultrasonic.
ini IoT, ini jumper. Awak terangkan satu-satu dahulu. Seorang terangkan itu, seorang terangkan komponen, seorang terangkan cara nak pasang, seorang terangkan cara nak install, seorang terangkan cara nak coding buzzer. Okay, kita dah ada 4 orang ni. Okay, dan seorang lagi terangkan macam mana nak coding motor bergerak. Motor bergerak pula apa? Ni, pergerakan motor. Motor kanan. Gerakan motor kanan. Macam mana nak coding speed dia, macam mana nak coding arah dia. Okay, seorang terangkan itu. Kita ada 5 orang dah dan lagi seorang awak akan buat full coding. Itu ketua lah tu yang expert sangat tu. Okay, dia akan terangkan full coding. Okay, ni saya terangkan esok. Okay, jadi itu saja, dah berlebih-lebih dah ni. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Tajuk robot sumo.